Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi insya-Allah malam ini kita masuk masalah faraid, pembahagian untuk orang yang hilang. Mungkin ada orang hilang macam apa? MH370 kan? Macam mana? Sebab dia ada kaitan. Sebab tu ini kita masuk malam ini pembahagian faraid tentang masalah orang hilang. Jadi orang hilang ini dalam bab fiqh kita panggil tajuk dia babul mafqud. Al-mafqud ini al-mafqud maksudnya orang yang hilang. Jadi apabila orang hilang, kita tak tahu dia hidup atau mati. Tak ada khabar berita dia hidup atau mati, tapi hukum syarak tetap berlaku pada dia. Contohnya apa? Hukum syarak yang berlaku pada dia satu, kalau dia telah berkahwin, apa hukum isterinya? Apa hukum isterinya? Keluar pergi laut tak balik-balik sampai sekarang. Bila? Tahun 2000 sampai sekarang belum balik. Keluar pergi laut tak balik sampai sekarang. Hidupkah, matikah, kahwin lainkah? Dia pergi apa, tersadai di Filipina kah? Di Manado kah, jumpa orang perempuan Manado cantik-cantik, kahwin sana, tinggal sana, tak ingat rumah bini di sini. Tak tahu apa berita dia. Hidupkah, mati? Jadi kita panggil ini babul mafqud. Hidup tak tahu, mati pun tak tahu. Jadi dia akan berkaitan dengan apa? Pertama, hubungan suami isteri, isterinya yang ditinggalkan. Kedua, harta yang ditinggalkan macam mana? Boleh difaraidkankah? Kemudian yang ketiga, berkaitan harta sekiranya waris dia mati, macam mana kita nak bagikan? Sebab tu untuk bahagian ni dalam hukum fiqh kita ambil ini masalah fiqh lah, dalam masa mereka bukan faraid. Faraid fiqh kita belajar macam mana tu? Siapa ingat lagi? Sekiranya seorang suami hilang, isterinya mengadu kepada qadhi, apa yang qadhi perlu lakukan? Apa hukum dia? Berapa lama tu? Berapa lama? 4 tahun. Lagi? Anasitum an tadhakkartum darastukum wa katabtu lakum. Sumiyal insanu insanan lisyari, dinamakan manusia itu manusia kerana sebab lupa. Apa hukum dia? Ya Rahmanu, qad akhadna wa ta'allamna wa darasna hadha mawdu'u wa bahasna bahsan daqiqan an hukm al-mafquri wa qulna qad ikhtafa a'immatuna fi akhdh al-mafquri faminhum man qala bi'annaha tatarabbas hatta ya'ti al-bayan, yakni hatta yudhannu mautuhu. Faham sudah tu? Macam mana ni? Bagi apa hukum dia? Kita ambil fiqh mudakat kan? Ikhtalafat a'immatuna, telah berbeza pendapat imam-imam kita. Seperti mana kama ikhtalafa as-sahabatul kiram, sebenarnya para sahabat juga berselisih pendapat. Apa hukum seorang perempuan yang kehilangan suaminya? Suaminya hilang, MH370 hilang, tak tahu apa berita dia. Hilang, hidup mungkin, mati mungkin. Sini Imam Umar Khattab dia kata apa? Apabila seorang perempuan tu kehilangan suami, tarabbas arba'ata sinin, tarabbas arba'a sinin thumma
ashhurin wa ashra. Apabila perempuan itu kehilangan suaminya, tak tahu suaminya hidup atau mati, dia tak pasti, mungkin hidup mungkin mati. Sebab tidak ada tanda-tanda dia mati, tidak ada tanda-tanda hidup. Kalau kata kapal terbang itu terhempas, mana bangkai dia? Semuanya jadi misteri. Jadi dia hidupkah mati, hidupkah mati, hidupkah mati. Jadi kalau begitu, dalam mazhab imam pendapat Umar bin Khattab, dia kena tunggu selama 4 tahun. Umar Khattab dia kata berapa lama dia tunggu? Dia kena tunggu selama 4 tahun. Kemudian summa tarabbas arba'ata ashrin wa ashra. Kemudian dia tunggu, dia beriddah selama 4 bulan 10 hari. Iddah apa tu? Iddah apa? Iddah kematian suami. Imam Ali tak, imra'atul mafqud ubtiliyat falyasbir wala tankih wala tankuh wala tankih hatta ya'ti al-bayan. Sesungguhnya isteri yang kehilangan suaminya ni tak tahu hidup atau mati, ubtiliyat, dia sebenarnya dipuji dengan pujian yang sangat besar, maka hendaklah dia bersabar, jangan dia berkahwin sehingga datang kepadanya ya'tiha, sama ada suaminya balik ataupun sampai tempoh masa dia yakin suaminya memang mati. Sampai qadi isytihar kata memang tak ada, memang kita isytiharkan mati. Contohnya terjadi Muhsin dulu, tak tahu, ramai sangat kan kubur itu saja tak tahu. Jadi mana yang tak balik kepada jemaah itu, balik kepada masa temu haji, kita kira sebagai mati. Sebab begitu. Okey, baru ini pendapat Sayyidina Ali, kena tunggu. Tapi kalau pendapat Imam Malik macam mana? Dia tunggu sampai setahun baru dia buat fasakh. Kalau Imam apa? Kita kehilangan suami tidak boleh minta fasakh. Mazhab kita kehilangan suami bukan sebab fasakh, sebab dia bukan ada keaiban apa. Tapi mazhab Imam Ahmad, dia diberi tempoh selama 6 bulan. Kemudian isteri boleh tuntut fasakh sebab suami dia tak datang. Fasakh mana dia apa? Qadi membatalkan perkahwinan tadi. Qadi dia batalkan perkahwinan tadi. Dia iddah 3 kali suci, dia boleh kahwin dengan orang lain. Perkahwinan tadi dikira terbatal. Ini maksud fasakh. Imam Maliki dia kata selama setahun dia kena tunggu. Dia kena tunggu selama setahun. Tak datang juga, baru boleh buat fasakh. Kemudian dia iddah 3 kali suci. Iddah apa? Iddah talak bain bainunatul sughra. Apa tu? Iddah talak bain. Ya Armano, ma makna bain bainunatul sughra? Talak tadi apa? Tak boleh rujuk fasakh. Ini tapi kalau mazhab kita, contoh kita ambil pendapat Sayyidina Umar, dia beriddah selama berapa hari? 4 bulan 10 hari. Bukan dia cerai ya, dia boleh wasiat harta, dia beriddah. Apa hukumnya? Tiba-tiba dia kahwin lain. Suami dia datang hidup balik rupanya dia tapuk-tapuk terhempas di pulau apa? Pulau Karibia. Dia pergi kahwin dengan perempuan Karibia, dapat anak 10 orang baru balik. Adakah masih dia akan isterinya dalam mazhab kita? Dia kahwin lagi Islam. Ustaz, qad naqashna hadha al-mawdu' ya ikhwani, qad naqashna hadha al-mawdu'. Yang mana? Yang kedua terbatal. Ahsanta ya akhi. Perkahwinan kedua yang terbatal. Sebab apa? Sebab jelas tak sahnya perkahwinan kedua. Sebab waktu perkahwinan kedua tadi dia masih lagi isteri orang. Tapi kita buat sebab atas dasar ijtihad sini, ijtihad yunqadu bi ijtihad. Ijtihad sini kena batal ijtihad sebab apa? Jelas salahnya. Sebab salah ijtihad tadinya nyata. So, rupanya suaminya masih lagi hidup. Jadi perkahwinan suami yang kedua tadi, selepas dia iddah 4 bulan 10 hari, kedua terbatal. Dan dia kena beriddah sebelum boleh sama dengan suami yang pertama.
Edah apa kita panggil? Kita panggil edah wat'ush syubhah, persetubuhan syubhat. Sebab apa? Dia sangka suami dia telah meninggal. Tadi kita bukan nak bahas tajuk ni, kita bahas tajuk faraid. Okey, tajuk ni kita buat sekarang, kita ulang balik di Baitur Rahman, di Masjid Batu-Batu 2. Kita ulang balik tajuk munakahat ni. Okey. Jadi sekarang apabila seorang sebab apa dia hilang? Dia hilang, macam mana cara kita nak bagikan harta dia? Dia begini, sebagai contoh. Nanti kita ulang sekali lagi, baru kita masuk ke dalam. Ini sebagai pusingan pertama kita belajar faraid. Okey, ini simatik. Ini suami kalau isteri mati mesti senyum. Okey, jadi ini ibunya, ibu isteri lah. Ini arwah bapaknya. Bukan, ini hilang ni. Ini semati. Ini yang hilang. Ini hilang. Ini mampu. Okey. Sekarang berlaku begini. Contoh, okey, ini anak dia. Dia marah apa mama dia bapak dia bercerai. Dia merajuk sudah, tiba-tiba satu hari bapak dia suruh beli keretek, nak beli, bapak dia tendang, dia lari terus. Okey, dia teruslah lari. Lari sampai tak balik, tak tahu mana. Sampai adik perempuan dia kahwin. Ini perempuan mati sebab ini suami. Mana ini mati perempuan sebab ini suaminya. Okey, tapi ini semenjak disepak oleh bapaknya sebab tak mau pergi beli curut dekat bapak dia, terus tak balik sampai sekarang. Tak tahu hidup atau mati. Sampai adik perempuan dia besar kahwin, tak tahu di mana dia. Tenggelam di laut kah? Dipukul di tengah laut kah? Ada keluarga pergi kahwin di Tawau kan? Tak dengar berita langsung. Tak dengar berita. Jadi tiba-tiba adik dia mati. Adik dia kaya raya. Okey. Jutawan simen di Sulawesi Tengah. Okey, sekarang dia tinggal harta. Macam mana kita nak bagi? Macam mana kita nak bagi? Dia mati. Sebab ini mungkin banyak dia dapat ni. Banyak dia dapat ni. Sebab apa? Dia adalah apa? Dia akan waris secara apa? Secara apa? Okey, bagi dulu. Contoh, sekarang kita anggap dia masih hidup. Cuba bagi. Ini ibu. Okey. Ibu dapat berapa? Ibu. Suami. Saudara. Lelaki 1,000. Okey, saudara lelaki. Ini lagi. Hilang. Sekarang kita anggap dia masih hidup. Cuba tengok. Kemudian cuba kira kalau dia telah hilang. Dia kata lah, kita anggap dia mati. Ibu, suami,
Kemudian kita anggap dia saudara lagi hilang. Kita hukum dia mati saja. Macam mana ibu dapat? Kita apabila hilang, apabila seseorang lelaki hilang, nanti secara umumnya nanti insyaAllah kalau kita ulang sekali lagi, kita akan kaji secara mendalam. Ini secara dasar saja. Jadi apabila hilang, kita kena buat dua kemungkinan. Kemungkinan dia hidup dan kemungkinan dia hilang. Harta mesti dibagikan. Sebab apa? Suami perlukan duit, nak kahwin baru kan? Mana boleh katakan bagi sebab tak cukup lagi, tak cukup baru. Tak boleh, kena bagi. Okey, ibu perlukan duit, saudara lelaki dia. Okey, sekarang cuba kira. Kira-kira dalam keadaan kita anggap dia masih hidup dan dia telah mati. Berapa ibu dapat? Berapa suami dapat? Berapa saudara lelaki dapat? Ya Rano, wajadsa al-hal. Dapat bang? Ya, berapa dapat? Okey. Dapat tak? Okey, cuba tinggal satu, okey. InsyaAllah. Berapa ibu dapat? Kalau dia hidup dulu 1/6. Mengapa ibu dapat 1/6? Ada anak. Sebab ada 2 orang saudara. Ingat betul, sebab dia kalaulah boleh hafal surah An-Nisa, kalaulah boleh hafal surah An-Nisa, sedapnya kita belajar faraid. Kalaulah boleh hafal surah An-Nisa, sedapnya kita hafal faraid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Sedapnya permulaan dia. Wahai manusia, takutlah pada Tuhan kamu yang menciptakan kamu satu jiwa. Cantik ayatnya. Surah An-Nisa. Kalaulah boleh hafal surah An-Nisa, sedikit juzuk ke, di mana juzuk dia? Sedikit, separuh juzuk keempat, juzuk kelima, dan sedikit juzuk ke-6. Sikit saja. Kalaulah boleh hafal surah An-Nisa, insyaAllah boleh. Bukan banyak mana tu. Okay. Sebab kalau saya ulang hafalan, daripada rangku sampai Islamiyah patah balik, habis surat tu. Daripada rangku sampai Islamiyah patah balik. Kalaulah kita boleh hafal situ, subhanallah. Kalau kita ingat itu kaedah faraid dalam kepala kita. Okey, ibu dia dapat berapa sini? 1/6. Mengapa 1/6? Sebab mengapa 1/6? Sebab Allah bagi dia 1/6. Mengapa Allah bagi 1/6? Terpulang pada Allah lah. Dia hukum ma yurid, dia hukum pada suka. Dia hukum ma yurid, dia hukum pada lelaki. Dia kena bagi kat ibu 1/6. Sebab Allah surah Al-Quran apa? Okey. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawah fali ummihi thuluth. Fa in lam yakul lahu walad, jika si mati tidak meninggalkan anak, maka bapaknya akan waris, akan dapat secara asabah. Fali ummihi thuluth, ibunya akan dapat 1/3. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi thuluth, kalau dia mempunyai 2 orang saudara ke atas saudara-saudara, maka bagi ibunya 1/6. Ini berapa saudaranya? 2 orang. 1 saudara lelaki seibu, 1 saudara lelaki seibu sebab apa? Sebab kita sebut apabila ada saja saudara lelaki atau saudara perempuan, ibu terhalang daripada mendapat 1/3.
Satu berapa? 1/3. Biarpun saudara tadi tak berhak. Contohnya anak zina. Boleh faham tak? Biarpun anak zina tak boleh dapat daripada sebelah, dia hanya boleh dapat dari ibunya, tak boleh dapat dari saudara sebelah bapaknya. Biarpun anak zina, kena faham situ. Biarpun anak zina, dia tetap menghalang ibu daripada mendapat, sebab Allah sebut umum. Wa in kana lahu ikhwah, sekiranya dia mempunyai saudara-saudara, fali ummihi, maka bagi ibunya as-sulus. Biarpun saudara tersebut tak dapat hak apa-apa, tapi dia sebab disebut, dia hanya mengajar daun saja. Jelas tak? Allah sebut itu. Allah sebut dalam surah An-Nisa. Sebab tu, kalaulah boleh hafal surah An-Nisa, kalaulah boleh hafal surah An-Nisa. Kadang-kadang kita fikir, okey, kita Quran, sebab tu, okey, orang yang tidak ada Al-Quran fi dadanya, kabaitin kharib, bagaikan rumah yang kharib, kosong. Cantik rumah kita, tak ada perhiasan, tak ada apa. Kabaitin kharibin, bagai rumah kosong, tak ada perhiasan apa. Sebab tu, hiasi hati-hati kita, tak boleh hafal, bagi hafal. Tapi kalau hafal jangan lupa ya. Sebab setengah riwayat, biarpun kata Taif, siapa hafal Quran di rumah, dia datang kepada Allah dalam keadaan daging mukanya berguguran. Sebab tu setengah orang takut hafal Quran tu. Sebab apa? Sebab kalau dia hafal Quran, dia lupakan. Dia sengaja lupakan, dia tak jaga. Dia akan datang menjumpa Allah dalam keadaan daging berguguran. Sebab tu kalau keluarga sebelah mak saya, dia tak pergi, dia cakap-cakap, kalau boleh jangan hafal Quran kita. Kalau boleh jangan hafal Quran, sebab takut tak boleh jaga. Dia minta tuan-tuan doa, semoga saya boleh jaga Al-Quran yang Allah berikan kepada saya dalam penjara. Hadiah daripada Allah. Doa supaya saya bawa sampai ke kubur. Kalau takut kita, takut apa? Takut lupa. Itulah satu-satunya hadiah yang Allah bagi dalam penjara. Yang saya merasa syukur di penjara. Okey, jadi kita balik ini. Okey, suami berapa dapat? Suami berapa dapat? 1/2. Sebab apa suami dapat 1/2? Mengapa suami dapat 1/2? Sebab tidak anak. Fa'il amam. Okey. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu 1/2 daripada peninggalan isteri kamu, sekiranya mereka tidak punya anak. Saudara lelaki seibu berapa dia dapat? Dia berapa? 1/6. Tak kira 1/6 tersebut. Wa in kana rajulun yurasu kalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukht falikulli wahidin minhum as-sudus. Sekiranya seorang itu mati tanpa meninggalkan bapa pun tak ada, anak pun tak ada, dia mempunyai saudara lelaki seibu atau sebapa, falikulli wahidin minhum as-sudus, bagi setiap mereka 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fi ats-thuluth. Kalau mereka lebih dari 2 orang, mereka akan kongsi 1/3. Lelaki perempuan bagi sama banyak. Inilah faraid, perempuan lelaki dapat sama banyak. Okey. Jelas ya? Jadi lelaki dapat berapa ni? Dapat ansar. Jadi berapa? 6. Ini berapa? 1, 3, 1. Berapa? Ini juga 1. Ya. Sekarang kita tengok, kita anggap saudara lelaki ini telah mati. Ibu akan dapat berapa? Kita anggap dia telah mati. 3. Ibu dapat berapa? 1/3. Sebab apa? Sebab dia hanya mempunyai seorang saja saudara. Faham tak? Dia mempunyai hanya seorang. Sebab Allah tak syarat. Fa in kana ikhwah, kalau ikhwah ni jamak ni 2 ke atas, ini seorang saja. Sebab ini kita anggap saudaranya telah meninggal, dia dapat 1/3. Suami berapa? Suami 1/2. Saudara lelaki seibu berapa dapat? Berapa dapat Rusdi? La tatakhayyal Rusdi, kam wajra huwa? Kam Rusdi? Saudara lelaki seibu 1/6. Ini kosong lah sebab dia kena mati. Jadi berapa GST dia? 6. Ini berapa? 1/3. 2. Ini 3. Ini 1. Faham saya sini?
Faham tak? Okey, jadilah kat atas kiri kita letak dua kemungkinan. Kita letak dua kemungkinan. Pertama, dia masih hidup. Satu, dia telah meninggal. Okey. Jadi kita tengok apa? Sekarang siapa bahagian yang berbeza dengan hidup atau matinya si otok ni? Siapa yang terganggu? Siapa bahagian yang terganggu dengan hidup atau matinya si otok ni? Siapa? Ibu. Suami tak berubah, tak masalah ya. Hidup mati aku punya hal lah, aku tak peduli. Aku ambil 3 juta rupiah untuk okey. Seorang lelaki seibu sama juga, dia tak terganggu, dia tak dapat 1/6. Okey. Sekarang yang terganggu siapa? Ibu saja. Kalau dia mati, ibu akan dapat 2 juta rupiah. Kalau dia hidup, ibu hanya mendapat 1 juta rupiah. Jadi sekarang kita nak buat macam mana? Kita tak pasti dia hidup atau mati. Jadi 1 juta rupiah ini kita bukukan dulu. Kita kena simpan. Kita simpan. Mana tak mak kuasa buku ni, jangan kita bagi pada ibu lagi. Bila kita bagi ibu, sehingga betul kita pasti datang berita kematian dia. Pergi kita tahu ya. Oh, hari itu kami ada urus jenazah mayat dan tuntut. Anakmu yang ada binti belajar di sini kan? Nah, ya itu anak betul mati sudah tu. Pergi apa ambil hartanya. Boleh faham tu? Sampai datang kita dengan jelas, baru kita boleh bagikan. Ataupun ini nak masuk fiqh sudah ni. Tempoh kita yakin kita hidup sudah. Dia tinggal umur 20 tahun. Umur 20 tahun. Sekarang telah berlalu 100 tahun. Adakah manusia hidup 120 tahun? Darah kan? Akan mati sudah tu lah. Bagilah harta dia. Ataupun ini untuk masalah tu nanti kita masuk dalam bab fiqh. Boleh faham tak? Ini mana? Satu tadi, bagian ibu ni, ibu tak boleh ambil dua. Dia kena ambil satu saja. Okey, jelas kan? Okey. Jadi cukup setakat tu. Sebab minta maaf, malam ni ada satu kejemputan. Okey, dia minta sangat. Jadi dibantu dua. Sebab Aisyah, jadi saya minta cukup setakat ni, insyaAllah. Boleh faham ya? InsyaAllah faham tu, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Jadi kita sambung di masjid, bantu dua. Dia orang minta saya kesana malam ni. Okey. Jadi hajat saudara kita akan sekarang berhenti sejak pada ini. Cukuplah tu. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi mazidah. Ya rabbana sultani. Allahumma salli wa sallim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.